Assalamualaikum. Saya Cikgu Noya. Okey, sebenarnya cikgu baru habis marking menanda paper peperiksaan. Cuma ada beberapa paper lagi yang belum dihabis tanda. Okey, okay, cikgu kat sini agak terlambat lah untuk membuat beberapa video PDP dan video-video yang lain yang sepatutnya cikgu kena buat. Okay, tetapi kat sini cikgu nak ucapkan salam Maulidur Rasul walaupun terlambat. Okay, sebab hari tu cikgu cuba juga nak buat tapi sebab kekangan masa dan maksudnya kita banyak lagi kerja-kerja hakiki yang perlu diselesaikan. So cikgu agak terlambat lah untuk menghasilkan cikgu punya video bersempena dengan Hari Maulidur Rasul. Okay, so untuk sempena Maulidur Rasul yang telah berlalu, okay, kita tahu yang kita punya Maulidur Rasul ni merupakan salah satu maksudnya hari yang penting lah. Okay, kita sebagai umat Islam kena mengingati hari Maulidur Rasul ni ataupun Maulud Nabi supaya bukan saja untuk hari tersebut saja, okay, yang jatuhnya pada 12 Rabiul Awal, okay, tapi kita juga sebenarnya perlu mendalami lah, okay, sirah Nabi, okay. Dalam masa yang sama kita kena tahu juga beberapa fakta-fakta penting mengenai sirah-sirah Nabi. Lepas tu kita kena juga tahu kenapa kita kena mengambil tahu sirah-sirah Nabi tu, okay. Sebab kita pun tahu yang dalam kita punya rukun iman pun, okay, kita kena beriman dengan Rasul, okay. So oleh yang demikian kita pun memang perlulah, okay, sebagai umat Islam perlulah sentiasa mengetahui apa yang perlu dibuatlah sebagai umat Islam. Maksudnya kita bukan saja meraihkan Maulud Nabi tu untuk saja-saja je, malah itu ialah merupakan salah satu rutin tahunan, okay, rutin tahunan, okay, yang dalam kalender Islam pun kita dah tahu, kita punya kalender pun dah bertukar nombor dia daripada 1441 jadi 1442 Hijrah. Okay, lepas tu dalam masa yang sama kalau ikutkan macam cara mengingati Nabi ni banyak, okay, bukan sahaja kita maksudnya meraihkan setiap tahun, malah kita pun sebenarnya tanpa sedar setiap hari ataupun setiap saat, setiap waktu kita boleh mengingati Nabi Muhammad SAW. Okay, contohnya yang paling mudah ialah kita berselawat ke atas Nabi. Okay, so berselawat atas Nabi tu merupakan satu tuntutan yang memang maksudnya dituntut lah, okay, sebagai umat Islam, sebab ia merupakan salah satu syafaat yang besar di mana sekiranya kita berselawat dan kita mendapat ganjaran 10 kali, okay, 10 kali ganjarannya bersama-sama dengan maksudnya bersama-sama dengan syafaat yang kita ni lah, dengan berselawat tu, maksudnya kita dapat 10 kali, okay, 10 kali daripada apa yang itu kan. Okay, so maksudnya ada lagi banyak lagi syafaat yang lain, okay, contohnya macam didoakan para malaikat, okay, dan sebagainya lah, okay. Tapi yang saya tahu yang sebahagian daripadanya tu ialah memang kita tahu kita akan dapat dengan mengingati Nabi tu bukan sahaja kita dapat kesenangan di dunia, malah di akhirat juga, okay. So walaupun saya ni maksudnya setiap hari kita lalui hari kita sehari-hari, bukan saja dalam solat ataupun dalam kita mengaji tu, kita boleh saja mengungkapkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, okay. Maksudnya kita ada pelbagai jenis selawat yang kita boleh ungkapkan ataupun kita boleh baca lah ataupun kita boleh lafazkan, okay. Sebab dia sebenarnya ada pelbagai khasiat dah daripada setiap selawat yang ada tu. Salah satu daripadanya kita tahu kita ada selawat Ibrahimiyah, kita ada selawat Tafrijiyah, kita ada selawat Nariyah, kita ada selawat
kita ada selawat untuk taubat kan. So macam ada macam-macam versi lah. Okay, ada macam-macam versi. So saya pun ada juga dengar juga daripada ustaz-ustaz yang banyak memberi ceramah-ceramah online ke offline ke. Okay, kebanyakannya dia memang menggalakkan kita berselawat. Paling senang pun kita berselawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Okay, ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay, wa ala Sayyidina Muhammad. So, dalam arti kata lain, setiap satu selawat tu ada dia punya syafaat-syafaat dia lah. Okay, kalau macam contoh ada satu selawat ni khas untuk minta syifa, selawat syifa kan. Okay, kita panggil. Macam contoh lafaz dia macam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nurul absari wa wadiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, tu contoh lah yang saya amalkan satu. Okay, so kita ada juga selawat lain. Contohnya macam selawat yang satu ni, saya baru dapat tahu selawat ni untuk memudahkan atau melancarkan kita punya bacaan Quran ataupun untuk yang nak menghafaz Quran pun digalakkan lah menggunakan selawat ni. Okay, so selawat ni sebenarnya saya jumpa reference dia, rujukan dia daripada Nashrul Quran. Okay, selawatnya berbunyi begini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan analu bisirha hifzul Quran wal amli bih warzuqni minhu ilman munira wa sallim tasliman kathira birahmatika ya arhamar rahimin. Okay, so tu dia punya lafaz selawat dia lah. Okay, so maksudnya kalau saya sempat nanti saya akan buatkan dia punya pengertian untuk setiap satu selawat yang saya dah amalkan. Okay. Okay, so tadi saya dah kongsikan selawat syifa, okay, selawat untuk yang bacaan Quran ataupun memudahkan kita menghafal Quran, okay. So kita ada banyak lagi selawat-selawat lain, contohnya macam kita ada selawat Tobibiyah, okay. So selawat Tobibiyah tu saya belajar daripada mak saya lah, okay. So mak saya yang mengajar saya, okay, macam mana nak berselawat. Okay, dia bunyinya macam ni. Sebab saya kena menyanyi kalau selawat yang ni. Allahumma salli salatan salah. Itu solat. Itu selawat lain. Alamak. Maaf, saya punya selawat sebab dah banyak sangat kan koleksi selawat saya. Okay. Siap boleh buat buku selawat lah saya rasa ni. Sekejap saya ingat balik apa bunyi dia. Itu selawat tafrijiyah. Selawat Tabibiyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah. Okay, tu contohlah. Okay, tu selawat Tabibiyah yang mak saya ajar. Okay, yang tadi saya salah tu sebenarnya selawat tafrijiyah ataupun dikenali sebagai selawat nariyah. Okay. So selawat nariyah pun dia kalau ikutkan awak tengok kat kalau yang lain tengok kat YouTube, yang ni pun ada dia punya koleksi selawat kan. So macam ada yang bunyi dia macam ni dia selawat nariyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karim wa ala alihi وصبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. Okey, itu bunyi selawat nariyah ataupun selawat tafrijiyah. Okey. Okey, last sekali selawat yang saya nak sharekan, okey, di mana yang ni saya emang makcik-makcik, okey, makcik dengan anak saudara lah, okey. Kita orang suka share selawat dan selawat dia saya tak pasti.
dia saya tak ingat dia punya maksud dia macam mana, tapi bunyi lafaz dia macam ni. Macam mana sekejap saya lupa kejap. Sekejap saya lupa. Sebab dah banyak sangat selawat kan. Itulah saya lupa. Pasal lain kali kalau saya ingat saya akan cuba highlightkan lah. So saya kena redo balik lah video ni, okay? So kalau saya ingat dia punya perkataan keyword dia tu, tapi saya tak ingat depan dia apa, okay? So nanti kadang-kadang benda tu datang aja, okay? So kita sebagai umat Islam ni, kita memang digalakkan berselawat, walaupun apa jenis selawat yang boleh digunakan, tak kira lah panjang ke pendek ke. Lepas tu ada beberapa juga selawat, macam contoh Ustaz Wadi pun ada kongsikan selawat taubat kan. Contohnya macam bunyi dia macam ni. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Okay, itu satu. Okay, yang Ustaz Don pula dia share juga, kongsi satu selawat ni yang dia kata kalau kita cuba mengamalkan selawat ni, okay, malaikat tidak akan putus-putus mencatat, kan, kepenatan dia nak mencatat kita punya amalan kebaikan tu lah. Okay, bunyi dia macam ni. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahluh. Tu saya ingat lah. Okay, kalau siapa kalau saya tersalah sebut ke ataupun pronunciation saya tu mungkin je lah, maksudnya kadang-kadang lidah kita ni kadang-kadang kita ada dia punya sebutan yang kadang-kadang terbelit-belit kan. Okay, so saya rasa itu saja perkongsian saya hari ini, walaupun saya rasa macam saya harap bermanfaat lah. Okay, bermanfaat apa yang saya kongsikan. Pelbagai jenis selawat yang kita sebagai umat Islam boleh kita amalkan, tak kiralah dalam solat ataupun dalam kita punya aktiviti harian, di mana ia merupakan salah satu healing factor ataupun pembantu kita untuk perubatan dalaman kita. Okay, perubatan dalaman kita, di mana kita ni sebenarnya setiap hari kita ada dosa, kita buat dosa, dan kita juga dalam masa yang sama kita ni tak perfect. Kita tahu kita tak perfect dan kita pun banyak buat kesalahan, dan kita cuba memperbaiki diri kita daripada masa ke semasa. Okay, so selawat tu merupakan satu penawar yang baik. Okay, bukan saja dari segi dalaman, malahan dari segi luaran. Okay, so oleh demikian Cikgu Noyah ingin menutup cikgu punya perkongsian hari ini. Okay, sepena Maulidur Rasul, walaupun cikgu dah terlambat, tapi cikgu nak juga buat video ni sebab is part of keperluan. Okay, sebenarnya keperluan ni lah. Okay, sebab cikgu belum dapat hasilkan PDP cikgu. Okay, so cikgu cuba kongsikan apa yang cikgu telah tertinggal lah, sepanjang cikgu sertai Ayu. Okay, so oleh itu saja daripada cikgu untuk malam ini, dan saya harap semua yang mendengar ataupun yang cuba memahami apa yang cikgu sampaikan ni memanfaatkan apa yang cikgu cuba sampaikan. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, moga kita berjumpa lagi di lain masa. Okey, assalamualaikum.